Alhamdulillah. Subhanallah, insya-Allah. Allahu Akbar. Bukan saya yang pesan, ya, orang sebelah yang pesan. Sebab apa? Subhanallah, yang datang majlis ilmu ini, insya-Allah itulah kawan dunia dan akhirat. Sahabat dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Yang mana bukan nak bahagia di dunia saja. Nak cari kawan, kaki shopping ramai. Kaki makan ramai. Kaki berjalan ramai. Kaki borak ramai. Kaki ngumpat ramai. Tapi kaki kuliah tak ramai. Kaki Al-Quran tak ramai. Kaki zikir tak ramai. Kalaulah kita ni, seluruh Gombak ni datang, muat tak masjid ni? Tak muat. Tapi kenapa yang ni je hadir? Ini pilihan Allah. Allah yang qadir, ya muqtadir. Allah yang maha menentukan. Allah yang memilih kita untuk hadir pada hari ini. Jangan sia-siakan pilihan Allah. InsyaAllah kita semuanya saling tarik-menarik. Semuanya masuk syurga Allah, bukan sekadar sekeluarga, semasjid, senegeri, saudara, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baru nak pergi kepada tanda-tanda yang pertama. Tanda-tanda yang telah berlaku. Ada tanda yang telah berlaku, tanda-tanda yang akan berlaku. Yang pertama iaitu perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita bacakan tadi. Yang kedua, tanda yang kedua, hampirnya kiamat, iaitu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udud sittan baina yaday sa'ah, mauti summa fatu baitil maqdis, summa mautanun ya'khuzu fikum kaku'asil ghanam." Maksudnya, hitunglah peristiwa sebelum berlaku kiamat. Nabi sebut kematianku. Perutusan Nabi, tanda pertama. Kematian Nabi, tanda yang kedua. Kemudian pembukaan kota Baitul Maqdis. Kemudian dua kematian yang menimpa kamu seperti penyakit ku'as pada kambing. Ini telah berlaku. Yang ketiga, pembukaan kota Baitul Maqdis. Peristiwa ini termasuk dalam hadis, hitunglah 6 perkara sebelum hari kiamat. Peristiwa pembukaan Baitul Maqdis ini berlaku ketika pemerintahan Saidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu pada tahun ke-16 Hijrah. Ketika pembukaan tersebut, Umar radhiyallahu anhu telah membina masjid di tempat kiblat, iaitu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, iaitu Masjid Aqsa di Palestin, Baitul Maqdis. Subhanallah. Ada 3 masjid yang wajib ke atas umat Islam untuk menjaga dan memeliharanya. Kewajipan ini jatuh ke atas setiap Muslim termasuk kita. Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestin. Sekarang 2 masjid di bawah jagaan Arab Saudi, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Selamat lagi, subhanallah. Dan bagaimana kita berperanan? Kita pergi umrah, pergi haji, kita keluarkan bayaran itu, bayaran ini. Itulah sumbangan kita kepada penjagaan 2 masjid tersebut. Tapi persoalannya adalah Masjidil Aqsa berada di bawah mana? Kekuasaan Israel. Umpamanya begini, kalau kita nak mudah faham. Seorang ibu ayah ada 10 orang anak. 9 orang anak duduk jauh, seorang je anak yang duduk dekat. Jadi seorang anak ini adalah wakil kepada 9 orang anak untuk jaga ibu ayah. Tanggungjawab 9 orang anak yang jauh adalah hantar belanja. Bagi duit belanja. Sampai anak ini subhanallah mungkin tak perlu kerja. Sebab apa? Dah cukup duit yang diberikan oleh 9 orang adik-beradik lagi. Saya pernah jumpa seorang anak yang baik. Dia dah kerja hebat, belajar tinggi sampai master. Pekerjaan dia pun gaji tinggi. Masa tu saya kenal mak dia saja, jemaah kuliah. Masa tu sakit kanser, dah pun meninggal dunia. Bila saya pergi ke rumah dia, ada seorang anak lelaki duduk jaga dia. Bila tanya, "Cik, encik memang tinggal dengan mak ke?" "Tak, kami duduk kat Perak. Anak isteri saya dekat Perak. Tapi isteri saya pun setuju,
saya berhenti kerja jaga mak saya yang sakit ni. Dah lama sakit ni. Saya kata subhanallah hebatnya. Adik-adik saya menampung segala keperluan saya Ustazah. Adik-adik saya semua. Kalau tak saya tak boleh jaga mak saya sepenuh masa. Sebab treatment dia nak bawa pergi kemo apa semua. Pengorbanan dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebab itu adik-beradik yang bijak. Dia bukan sekadar bagi duit belanja pada mak ayah. Tapi bagi juga duit belanja kepada anak yang tolong jaga mak ayah tu. Jadi bagaimana kita dengan Masjidil Aqsa di Palestin. Kita wajib hantar belanja, bagi sedekah, bagi sumbangan kepada mereka yang menjadi wakil kepada kita untuk jaga masjid tersebut. Ada suara umat Islam yang tak faham, dia kata, kenapa penduduk Gaza tu tak pindah, tahu tempat tu tak selamat. Sebab Palestin tu luas lagi, ada tempat yang selamat. Memang kalau orang pergi Palestin ada tempat yang selamat, hidup seperti biasa. Dia kata mereka tu sengaja duduk situ tu. Dah tahu tempat tu tak selamat, kenapa tak pindah? Tahu tak apa perkataan ibu-ibu Gaza? Ibu-ibu Gaza sebut, rahim kami adalah senjata kami. Kami tidak akan berhenti melahirkan anak-anak Gaza yang menjadi benteng pertahanan kepada bumi ini. Bayangkan kalau mereka berpindah. Dulu, asalnya dalam kawasan Palestin kita tahu. Dah seksa teruk, apa semua tekanan yang teruk, pindah. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan sekarang penduduk Gaza tetap bertahan. Mereka takkan pindah. Walaupun hari-hari mereka melihat kematian anak mereka sendiri, tapi mereka tidak pernah serik untuk melahirkan anak demi anak. Walaupun anak mereka cacat, suaminya meninggal dan sebagainya. Sebab apa mereka kata rahim kami adalah senjata kami. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita di sini takut nak melahirkan anak. Cukuplah Ustazah 2 orang, cukuplah 5 orang Ustazah. Takut apa? Takut tak cukup belanja. Itu menunjukkan tak yakin dengan Allah yang Razak yang beri rizki kepada anak. Seolahnya dia yang menentukan rezeki anak. Sebab itu dia sangat sesak, sangat miskin, sangat susah hidup. Bila Allah melihat seorang hambanya merasakan dialah yang beri rezeki kepada anak, Allah membiarkan. Tapi apabila kita yakin setiap anak ada rezekinya, maka disitulah Allah akan menguruskan rezeki untuk setiap anak kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sebab itu saya sebut bila baca tentang pembukaan Baitul Maqdis ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan esok bila kita mati, kita akan ditanya, apa tanggungjawabmu terhadap Masjidil Aqsa? Kalau seumur hidup kita tak pernah bagi sumbangan kepada Masjidil Aqsa, kepada mereka yang mempertahankan Baitul Maqdis, insya-Allah mudah-mudahan kita tidak terlambat. Okey, tanda yang keempat yang telah pun berlaku, iaitu wabak ta'un amwas. Ta'un amwas ialah penyakit ta'un yang menyebabkan banyak kematian, yang telah disebutkan dalam hadis sebelum ini. Peristiwa ini berlaku pada zaman pemerintahan Saidina Umar, iaitu selepas pembukaan kota Baitul Maqdis. Penyakit taun ini bermula di satu tempat yang bernama Amwas, kemudian merebak ke Syam dan telah membunuh ramai para sahabat, termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah, sehingga dianggarkan jumlah kematian 25,000 mangsa. Maksudnya disebut taun dalam hadis Nabi ini telah pun berlaku. Bukannya ta'un yang berlaku hari ini, tak. Yang telah berlaku pada zaman Khalifah Saidina Umar radhiyallahu anhu. Lebih kurang 25,000 orang yang meninggal dunia. Tanda yang kelima yang telah pun berlaku, iaitu bulan terbelah. Peristiwa terbelahnya bulan berlaku di Mekah sebelum hijrah. Dan dirakamkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Subhanallah. Ketika ini kaum musyrikin mencabar Nabi. Kalau kamu benar seorang Nabi belah bulan, dengan izin Allah, Allah mengilhamkan Nabi supaya menunjukkan jari telunjuk ke arah bulan, lalu bulan terbelah dua. Kemudian ditelangkupkan balik. Dan orang musyrikin tersebut tetap tak masuk Islam. Masya Allah. Allahu Akbar. Akhirnya Nabi Muhammad diberi gelaran apa? Ahli sihir dan sebagainya. Sebab itu, subhanallah, sifat sombong adalah penghalang utama untuk dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertanya dan meminta Nabi Muhammad tunjukkan bukti tersebut dengan bukan kerana betul-betul minta bukti, tetapi kerana dengan sifat sombong. Nabi Ibrahim alaihissalam dirakam dalam Al-Quran pernah minta bukti dengan Allah. Kalau kita baca sirah Nabi Ibrahim di dalam surah yang panjang, ayat yang panjang, saya tak ingat surah mana, ayat mana. Nabi Ibrahim pernah minta dengan Allah, ya Allah buktikanlah
sesungguhnya aku ini adalah nabimu. Kemudian Allah menjawab, adakah kamu tidak meyakiniku wahai Ibrahim? Adakah kamu tidak meyakini bahawasanya aku ini Tuhan sekalian alam? Kamu tidak meyakini bahawa engkau adalah nabi? Subhanallah. Okay. Kemudian Nabi Ibrahim minta dengan rendah hati, ya Allah, bukan aku tidak yakin kepadamu ya Allah, tetapi aku untuk memperteguhkan imanku.